Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ulasan dan juga pendapat daripada Tun Mahathir kali ini paling panas dan pastinya menimbulkan pelbagai pendapat dan kritikan daripada netizen yang menonton laporan kali ini. Tun Mahathir kata, umat Islam dunia perlu bersatu bangunkan teknologi senjata untuk menentang Israel. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda tentang isu kali ini? Sila tuliskan dalam ruangan komen. Keganasan Israel tidak dapat ditentang kerana kelemahan umat Islam bersatu dan membangunkan teknologi senjata. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, Al-Quran menyuruh orang Islam membuat persediaan untuk melindungi keselamatan ummah Islamia. Untuk ini, negara Islam dan orang Islam perlu memiliki ilmu senjata moden dan pasukan tentera yang boleh menangkis serangan musuh. Tetapi mereka tidak dapat mengeluarkan senjata sendiri. Ramai orang Islam yang berpendapat sunnah Nabi ini ialah berkenan dengan pemilikan senjata zaman Nabi. Sebenarnya sunnah Nabi ialah keupayaan menyelamat umat Islam. Senjata zaman Nabi tidak mampu menyelamatkan di zaman ini. Senjata yang sesuai di zaman ini ialah mesin gun, roket, meriam, kereta kebal, pesawat pejuang, kapal perang dan lain-lain. Orang Islam tidak dapat cipta dan mengeluarkan senjata ini kerana tidak memiliki ilmu dan kepakaran yang diperlukan, kata Tun Mahathir menerusi catatan di X pada Jumaat. Dr. Mahathir berkata, orang Islam dahulu menguasai ilmu sains dan matematik berbeza dengan sekarang kerana ada yang beranggapan ilmu-ilmu ini tidak memberi pahala untuk akhirat dan dengan itu keupayaan mereka mencipta dan mengeluarkan senjata terhakis. Jika orang Islam berhajat untuk menunaikan kewajipan mereka untuk melindungi dan menyelamat umat Islam, penguasaan ilmu sains dan matematik hendaklah dituntut. Kata Mahathir lagi, jika orang Timur boleh kuasai ilmu-ilmu ini dan mereka mampu mencipta dan mengeluarkan alat-alat pertahanan ini, tidak ada sebab kenapa orang Islam tidak boleh. Tindakan menuntut ilmu dan membangun keupayaan mencipta dan mengeluarkan senjata moden hendaklah diusahakan oleh negara-negara Islam dan orang Islam, ujar Mahathir lagi. Dr. Mahathir dalam pada itu turut mengkritik sikap setengah negara Islam yang tidak bersatu untuk membela dan melindungi Palestin. Seluruh dunia melihat keganasan Israel dan dengan angkuh Israel meneruskan keganasan membunuh ratusan orang Palestin di tebing barat. Sekarang Lubnan juga diserang, tidak ada sesiapa yang bertindak dan menolong, tidak ada sesiapa yang cuba beri perlindungan, kata Mahathir. Biasanya pertubuhan bangsa-bangsa bersatu akan hantar pasukan pengaman, tetapi sejak serangan oleh Israel tidak ada pasukan pengaman dihantar oleh PBB, kata Tun Mahathir lagi. Saudara-saudara sekalian, keputusan dan tulisan Tun Mahathir ini, umat Islam dunia perlu bersatu bangunkan teknologi senjata tentang Israel, mendapat banyak perhatian daripada netizen. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan untuk Tun Mahathir Mohamad. Disangkakan Tuan Mahathir dalam keadaan yang sudah berusia lanjut, sudah tua, tiada lagi yang minat. Rupa-rupanya ada juga artis yang sangat meminati beliau. Terkini seorang wanita cantik jelita, pelakon dan artis Malaysia, selebriti Malaysia yang memang seringkali banyak kontroversi melibatkan keluarga beliau, melibatkan suami isteri dan anak-anak, tiba-tiba pula tampil memberikan kenyataan yang luar biasa. Ada netizen yang cuba menyindir, cuba bermain-main dengan kata-kata sindiran. Mereka kata, boleh jugalah Tun Mahathir dapat tenaga baru jadi orang muda semula kerana ada artis yang jelita yang telah pun memberi komen beliau amat meminati Mahathir. Kali ini Dr. Mahathir tetap di hati, kata Rita, pelakon yang anda pasti kenal, yang sering kali keluar dalam TikTok, dalam media sosial berkait keluarga dan juga suaminya.
Walaupun tidak sedikit pihak yang mengkritiknya atas pelbagai isu dalam negara, bagi pelakon Rita Rudaini, bekas Perdana Menteri itu tetap berada di hatinya. Disebabkan perasaan kasihnya terhadap Dr. Mahathir, Rita turut menyuarakan keinginan untuk bertemu dengan ahli politik veteran berusia 98 tahun itu. Tapi ramai netizen yang menyindir dan mengejek. Ada yang kata, Rita janganlah jumpa Mahathir, nanti lain pula jadi, kata mereka. Macam-macam lah netizen ni. Kita pun tahu netizen ni kreatif kalau menyindir, mengecam dan sebagainya. Tapi ada juga yang setuju supaya Rita dapat berjumpa dengan Mahathir. Manalah tahu Mahathir dapat kekuatan baru, kata mereka. Teringin berjumpa dengan negarawan Tun Mahathir, katanya di media sosial. Mengiringi hantaran itu, Rita 48 tahun turut memuat naik imej Dr. Mahathir bersalaman dengan Bapa Kemerdekaan Tunku Abdul Rahman. Pada masa sama, ibu kepada dua anak lelaki itu mendoakan agar Dr. Mahathir sentiasa sehat. Semoga Allah memanjangkan umur Tun dan diberikan kesihatan yang baik, katanya. Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri keempat Malaysia pada 16 Julai 1981. Anak kelahiran Aloseta Kedah itu menyandang jawatan tersebut selama 22 tahun, satu tempoh paling lama dalam sejarah Malaysia dan Asia Tenggara. Dia dikenali sebagai bapa pemodenan atas kejayaannya menjadikan Malaysia daripada sebuah negara pertanian kepada negara perindustrian moden. Walaupun berundur sebagai Perdana Menteri pada Oktober 2003, dia tidak pernah meninggalkan arena politik apabila sentiasa bersuara berkenan isu-isu semasa, termasuk mengkritik penggantinya iaitu Abdullah Ahmad Badawi dan Najib Razak. Pada tahun 2016, dia menubuhkan Bersatu selepas keluar dengan UMNO dan menyertai PH, seterusnya menewaskan Barisan Nasional pada PRU 2018 dan sekali lagi dilantik menjadi Perdana Menteri pada usia 93 tahun. Mahathir meletakkan jawatan 2 tahun kemudian membawa kepada keruntuhan kerajaan PH. Serentak dengan itu, dia turut berundur daripada jawatan pengerusi Bersatu. Sehingga kini Dr. Mahathir kekal sebagai tokoh politik yang aktif walaupun selepas bersara. Beberapa komen daripada netizen, penganalisis bebas dan pengikut politik bebas Malaysia mengatakan bahawa mereka mahu melihat sebenarnya Rita Rudaini ini dapat berjumpa dengan Tun Mahathir dan mahu melihat sejauh mana kesediaan Tun Mahathir berjumpa dengan beliau dan sejauh mana senyuman gembira Tun Mahathir. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Pemimpin cerdik tak tergamak tunggang isu sawah padi ugut kerajaan pusat. Sekarang ini pelbagailah nama yang kita dengar. Ada tunggang agama, ada tunggang kaum, ada tunggang bangsa, ada tunggang kawan, ada juga tunggang parti politik lain. Ada juga yang tunggang kekuatan pengaruh akar umbi orang lain. Ada juga yang menunggang pengaruh orang lain. Dan macam-macam lah. Mereka menggunakan pelbagai isu semata-mata untuk menang. Mereka tak pedulilah perkara yang ditunggang itu boleh menyebabkan kekacauan, menyebabkan pecah belah, menyebabkan ketidakstabilan atau sebagainya. Yang penting mereka menang. Tungganglah mereka dengan pelbagai isu. Mereka tungganglah pelbagai perkara. Macam-macam lah yang mereka tunggang. Yang penting niat mereka untuk menang, untuk diundi, berjaya. Ini satu perbuatan yang patut kita kutuk. Kerana perbuatan itu adalah amat jahat. Saudara-saudara sekalian, apabila ada pemimpin yang tergamak menunggang isu sawah padi dan mengugut pula kerajaan pusat, ini perkara yang memang benar-benar menjijikkan pada pandangan kita semua. Laporan daripada Harapan Daily menulis, pemimpin cerdik tak tergamak tunggang isu sawah padi ugut kerajaan pusat, ditulis oleh Ahmad Mursyid. Sawah padi di Kedah kurang 10% daripada keseluruhan 944,000 hektar keluasan Kedah. Dakwaan Kedah dipaksa miskin kerana sawah padi hanya tantrum Sanusi untuk tuntut
200 juta dari kerajaan pusat. Cara sama seperti kanak-kanak minta gula-gula daripada ayah. Apabila tak dapat, maka bergolek-golek atas lantai, tantrum untuk tarik perhatian ayah. Sanusi mesti faham, dan Sanusi masih tak faham. Jaga kerajaan ini kenal lebihkan diplomasi berbanding konfrontasi. Muka bengis, mulut jahat, hebat depan penyokong, tapi kampung tergadai, apalah gunanya? Sebelum ini Sultan Kedah dah ingatkan Sanusi bahawa Kedah perlukan bantuan kerajaan pusat. Dan Sanusi mesti jaga tutur kata, namun ia tidak dipatuhi. Kini Sanusi nak cari jalan mudah. Gunakan sawah padi dan isu food security sebagai ugutan untuk tuntut tuang dari kerajaan pusat dan menambah pendapatan negeri. Sama seperti dulu, diugut Pulau Pinang untuk sekat aliran sungai kalau tidak bayar pampasan kepada Kedah. 4 bilion ringgit Malaysia yang kerajaan pusat sediakan untuk pembangunan sawah padi di Kedah dikatakan bukan untuk manfaat kerajaan Kedah. Mulut sahaja laju buat dosa, maki hamun dan kazaf. Tapi otak tumpul dan minda miskin, tiada kreativiti. Simptom biasa orang yang rendah daya intelek. Butakah dia? Bertriliun ringgit kerajaan pusat belanja untuk bangunkan kulim high-tech sejak 1996. Sebanyak 99.1% daripada keseluruhan pelaburan ke Kedah dibawa masuk oleh agensi pusat ke Kulim. Pembangunan Langkawi juga terima peruntukan kerajaan pusat. Pemimpin yang cerdik akan cari idea, mencari manfaat hasil, limpahan kekayaan dari kesemua inisiatif kerajaan pusat itu. Apatah lagi 90% tanah di Kedah masih boleh dibangunkan selain menanam padi. Saudara-saudara sekalian, lebih mengejutkan kita ialah laporan bahawa ekonomi era kerajaan Madani berkembang pada 42% pada suku pertama. Rekod itu sekaligus mengatasi unjuran awal pasaran 3.9%, disokong perbelanjaan swasta yang lebih kukuh dan pertumbuhan ekonomi ekspor yang positif. Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK 3.9% bagi tempoh Januari hingga Mac 2024 yang diunjurkan ahli ekonomi sepadan dengan unjuran awal dibuat Jabatan Perangkaan Malaysia. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Sheikh Abdul Rashid Abdul Ghaffur berkata, perbelanjaan isi rumah lebih tinggi pada suku pertama itu berikutan pertumbuhan guna tenaga dan upah yang berterusan. Itulah dia, saudara-saudara sekalian, satu pendedahan dan penerangan yang ringkas, simple tapi menarik. Pemimpin cerdik tak tergamak tunggang isu sawah padi untuk ugut kerajaan pusat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Perdana Menteri Anwar Ibrahim akhirnya tampil menjawab dakwaan 25% baki saham Malaysia Airport akan dimiliki syarikat pro-Zionis. Laporan yang mengatakan 25% baki saham Malaysia Airport Berhad AMAHB akan dimiliki pro-Zionis adalah tidak berasas, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, dakwaan yang dibangkitkan pembangkang itu hanyalah semata-mata untuk melahirkan kebencian rakyat kepada kerajaan. Kata Anwar Ibrahim, tiada yang positif daripada pembangkang. Hanya menghasut penuh dengan kebencian dan dengki. Segala kenyataan kita yang diakui oleh dunia termasuk pertemuan dengan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, tidak beri sesuatu yang positif kepadanya, kata Anwar Ibrahim. Yang dicari oleh mereka adalah fitnah dan hasutan. Ringgit dan berusaha bertambah menguku. Itu hanya menyakitkan hati mereka pembangkang, ujar Anwar di petik bernama. Anwar berkata demikian dalam sidang media pada hari terakhir lawatan kerja rasmi 2 hari ke Kazakhstan hari ini.
Terdahulu beliau ditanya mengenai laporan yang mengatakan Khazanah Nasional Khazanah dan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP akan membeli saham MAHB sehingga 70%, manakala 5% lagi akan dikuasai kerajaan Abu Dhabi. Bagaimanapun 25 lagi baki saham didakwakan dimiliki oleh Global Infrastructure Fund, iaitu syarikat milik BlackRock berpangkalan di New York dan penyokong kuat rejim Israel. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan dan jawapan terus terang daripada Anwar Ibrahim ini, maka habislah, tidak ada lagi lah mainan modal politik yang boleh digunakan oleh pembangkang. Saudara-saudara sekalian, jelaslah apa yang dimainkan, apa yang disampaikan oleh pembangkang itu hanya satu mainan politik modal murahan yang tak habis-habis dicanang. Kalau betul, sila tunjuk fakta dan juga perinciannya. Itu yang mahu kita lihat, bukan hanya cakap-cakap saja. Ini karena Anwar Ibrahim sudah menjawab bahawa itu hanyalah fitnah dan juga perkataan hasutan daripada pembangkang. Anwar Ibrahim bertegas bahawa tidak akan ada, tiada perkara yang seperti dilaporkan itu berlaku. Anwar Ibrahim kata dakwaan yang dibangkitkan pembangkang itu hanyalah semata-mata untuk melahirkan kebencian rakyat kepada kerajaan. Tiada yang positif daripada mereka, iaitu pembangkang hanya menghasut dengan penuh dengan kebencian dan dengki semata-mata. Segala kenyataan kita yang diakui oleh dunia, termasuk pertemuan dengan pemimpin Hamas, Ismail Haniyah, tidak beri sesuatu yang positif. Yang dicari adalah fitnah dan hasutan. Ringgit dan bursa bertambah mengukuh, itu hanya menyakitkan hati mereka, yaitu pembangkang, kata Anwar. Anwar berkata demikian dalam sidang media pada hari terakhir lawatan kerja rasmi 2 hari di Kazakhstan. Anwar Ibrahim juga telah mengatakan bahawa dakwaan 25% bagi saham Malaysia Airport akan dimiliki syarikat pro-Zionis adalah fitnah dan juga hasutan yang tidak berasas. Itu penegasan Anwar Ibrahim. Dakwaan itu hanya dibangkitkan oleh pembangkang hanya untuk melahirkan kebencian rakyat kepada kerajaan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini.